Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurusi serta jawatan kuasa surau, para imam, para bilal, muazzin, jawatan kuasa keseluruhannya, hadirin hadirat, alhamdulillah, syukur dan terima kasih banyak kita dapat bertemu pada malam ini dan kita sambung apa yang kita tawakuf, yang kita tangguhkan pada bulan lepas. Perbincangan kita kitab Bahrul Mazi jilid yang kedua, dan malam ni insya-Allah kita tengok yang kita tawakufkan pada bulan lepas. Kita sambung pada tajuk yang baru, iaitu babu majaa fi salati khalfas saffi wahdah. Bab yang menceritakan, malam ni insya-Allah kita tengok perbincangan dan perkongsian berkenaan dengan satu bab yang berkaitan rapat juga dengan yang kita bincang bulan lepas. Ingat tak bulan lepas kita bincang tajuk apa? Tak ingat dah, no? Pasal soft, itu muslimat yang ingat. Muslimin dia banyak benda dia nak ingat, dia lain. Maka malam ni juga ada kaitannya dengan soft juga, untuk kita gilang dan kita polish. Kita nak cantik lagi, nak cantikkan lagi sembahyang jemaah itu. Antaranya perkara yang kita perlu jaga adalah perkara yang berkaitan dengan saf, barisan atau saf yang dibuat dalam kita nak dirikan sembahyang ni. Maka malam ni insya-Allah kita tengok satu bab yang menceritakan tentang orang yang bersolat fi salatil khalfa safi wahdah. Dia sembahyang di belakang saf seorang-seorang dia. Imam saf penuh, saf kedua tu dia seorang. Macam mana nak buat? Atau saf kedua, ketiga, keempat tu dia seorang je. Dia main-main, dia seorang je. Itu tak boleh dinamakan saf, sebab dia baru seorang. Saf ni korang-korangnya ada dua. Maka dalam hal ini datang hadis yang membincangkan etika dan cara untuk sembahyang, yang bagaimana kita nak hadapi kalau kita datang-datang berjemaah, kita main-main tu saf penuh ada saf ni. Tengok ujung penuh, ruang tak ada. Kita kena buat satu lane dan saf yang baru. Sedangkan waktu tu kita seorang, tengok tak ada siapa dah. Maka bagaimana cara dia, kita akan jumpa nanti. Tanda inilah yang membezakan orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Hari ni kita boleh tengok orang datang jemaah, dia tengok penuh macam-macam penuh, dia tak usaha nak cari dah. Dia pergi kata kita selesa sikit, kita duduk seorang-seorang celah tu. Belakang tu dia seorang-seorang, tak ada saf, dia seorang-seorang saja. Ada lah orang datang, tak ada lah. Maka dia seorang-seorang yang di belakang saf itu tu. Maka perbuatan itu ada zaman Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah ingatkan dan tegur kepada orang yang macam tu keadaannya. An Hilal bin Yasaf qala akhadha Ziyad bin Ja'di biyadi wa nahnu birqah faqama bi ala syekh yuqalu lahu Wabisah bin Ba'bad min Bani Asad. Faqala Ziyad haddathani hadha syekh anna rajulan salla khalfa as-saff wahdah wa syekh yasma'. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'ida as-salat. Hadis ini dikategorikan oleh Abu Isa Tirmizi sebagai hadis yang hasan. Apa maknanya? Apa maksudnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Hilal bin Yasaf, katanya akhadha Ziyad bin Ja'di biyadi wa nahnu birqah. Satu hari ni aku dipegang tanganku oleh
Ziyad bin Ja'di. Masa kejadian itu Hilal ni cerita, seorang sahabat yang bernama Ziyad bin Ja'di, dia main pegang tangan aku. Masa dia main tarik aku tu, kami berada di satu tempat yang namanya Riqah. Faqama bi ala syekh. Dia tarik aku, dia pegang aku pergi jumpa satu orang syekh, satu orang lelaki yang sudah berumur. Syekh ni orang ada umur sikit. Siapa tua kat situ panggil syekh lah. Jangan panggil kat aku syekh lagi, aku muda lagi. Syekh ni orang tua, orang yang berumur sikit lah dalam masa di sini ni. Yuqala lahu, bila dia pegang tangan aku ni, Hilal ni pegang tangan aku, Ziyad ni pegang tangan aku ni, dia tarik tangan aku, dia pergi jumpa seorang lelaki yang sudah berumur. Nama dia Wabisah bin Ma'bad. Dia pegang tangan aku ni, lelaki ni, nama Wabisah bin Ma'bad, nama dia Wabisah. Min Bani Asad, dia ni keturunan Asad. Apa Asad ni tuan-tuan? Singa, keturunan singa. Mana cengeng, bekeng. Ni ada Jawa, ada Melayu, ada Kelantan, ada Perak, macam-macam jenis. Itu keturunan dia lah. Banjar, Kadazan, Bajau, macam-macam. Maka Wabisah ni dia kata daripada keturunan Asad, singa. Kunyah mungkin gelaran atau kegarangan yang ada, mungkin kunyah itu. Perkara biasa bagi Arab. Faqala Ziyad ni yang pegang tangan aku ni, dia kata ni laki ni nama Wabisah bin Ma'bad. Dia kata, haddatsani hadha syekh anna rajulan shalla khalfa as-saffi wahda. Dia ni lah, laki tua ni lah, nama Wabisah bin Ma'bad ni lah yang kata, aku dengar dia cerita. Dia kata apa? Anna rajulan, satu orang lelaki, shalla, semayang, khalfa safi, belakang saf, seorang-seorang, wahdah. Ni Wabisah ni abang kakku. Pernah terjadi zaman Rasulullah, waktu Rasulullah mengimamkan solat, dia ni dengar, aku dengar daripada dia. Ni hadis cerita, dengar daripada apa? Dengar daripada siapa? Dia semayang seorang-seorang di belakang saf, imam saf, seorang tu dia seorang. Maksudnya macam tu. Wa syekh yasma, syekh tu dengar. Betul lah, betul. Aku nak abang macam tu. Syekh ni kata dia mengakui apa yang Ziyad nak ceritakan dia tu. Fa amarahu, bila diceritakan macam tu, maka disuruh oleh Nabi SAW, fa amarahu Rasulullah SAW an yu'ida as-salat, supaya lelaki itu yu'ida as-salat, repeat balik semayang tu, semayang lain. Hadis ni dikategorikan sebagai hasan. Qala muallif rahimahullah taala, wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, ketahuilah bahawa wahai saudaraku sekalian, seorang yang sembahyang di belakang saf, seorang dirinya itu ada beberapa masalah. Malam ni kita nak kongsi orang yang semayang, dia main-main saf dah penuh, baik lelaki maupun perempuan. Semayang tu dia main-main saf tu dah penuh, dia main-main, dia seorang kat belakang tu. Macam mana masalahnya? Dan ada beberapa masalah perbahasan ulama tentang perkara ini. Maka lebih terdahulu masuk di dalam masalah ini, diterangkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi ni. Mula-mula dia main hadis ini dulu, akan main hadis lain juga. Maka hadis yang kita baca tadi itu daripada Hilal bin Yasaf. Kata dia, telah memegang Ziyad bin Ja'di dengan tanganku, padahal kami berada di tempat nama-nama mereka, kena pergi ziarah seorang syekh. Dia cerita macam tadi lah, pegang tangan aku pergi jumpa seorang syekh yang namanya Wabisah bin Ma'bad. Faqama bi'ala syekh yuqal lahu Wabisah bin Ma'bad min Bani Asad. Dia pegang tangan aku, dia kata ni lah Wabisah bin Ma'bad daripada keturunan Asad atau singa. Faqala Ziyad, maka Ziyad ni yang pegang tangan tadi ni, yang pegang tangan perawi, yang pegang tangan Hilal tadi, haddatsani hadha syekh anna rajulan shalla khalfa as-saffi wahdah. Kata Ziyad yang pegang tangan aku ni, dia kata telah bercerita akan aku oleh ini syekh yang namanya Wabisah bin Ma'bad, bahwasanya anna rajulan shalla khalfa as-saffi wahdah, bahwasanya seorang lelaki telah sembahyang ia di belakang saf, seorang diri,
dalam satu solat jemaah yang diimamkan oleh Nabi SAW. Dia ni dengar kejadian tu dan dia nampak kejadian itu. Satu orang lelaki yang sembahyang jemaah di belakang saf yang diimamkan oleh Nabi SAW. Wa syekhu yasma'. Bila syekh ni dengar Ziyad ni ceritakan hilal, syekh ni mengiyakan, betul. Aku ada masa kejadian itu. Fa'amarahu, maka katanya, fa'amarahu Rasulullah SAW an yu'ida salat. Maka apabila perkhabaran itu disampaikan kepada Nabi SAW bahawa ada seorang tadi yang sembahyang di belakang tu, dia seorang-seorang, dia tak ada jemaah lain, maka bila diketahui oleh Nabi SAW, fa'amarahu, maka disuruh oleh Nabi an yu'ida salat, supaya lelaki itu mengulangi sembahyang itu tadi. Dan hadis ini dikategorikan sebagai hadis hasan. Hadis hasan ni macam mana tuan-tuan? Turut rendah sikit daripada sahih, tapi boleh dibuat hujah lagi. Perawinya ada yang tak dobit ataupun sebagainya. Maka hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Ali bin Syaibani. Ini antara perawi lain yang riwayat hadis yang sama juga. Bukan hilang seorang, ada juga yang lain riwayat hadis yang sama. Masalah sembahyang seorang diri di belakang saf, apa hukumnya? Bincang hukum. Maka berkata Abu Aisyah At-Tirmidzi, orang yang sembahyang di belakang saf itu, seorangan itu, apa hukumnya? Dan sesungguhnya telah ditegah oleh satu kaum di kalangan ahli ilmi, yakni ulama-ulama fiqh atau fuqaha ulama fiqh, bahawa sembahyang seorang lelaki di belakang saf dengan seorang diri itu, dan katanya mereka itu diulang sembahyangnya apabila sembahyang di belakang saf yang sendirian, dan dengan dialah juga berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Pertama, sebahagian ulama fiqh mengatakan sabit dengan hadis yang tadi itu, tak nak baikru atau baikru, mesti semayang tu saf yang dibina itu tu, barisan yang dibuat untuk semayang saf itu tu, mesti ada sekurang-kurangnya 2 orang. Kalau datang dia, sedangkan jemaah itu sudah wujud di hadapan. Itu asalnya. Ni jangan cerita kita main seorang tak masuk dalam bab ni. Kita main-main kita nak cari orang jadi imam, tak masuk dalam bab ni. Ni cerita bab ni dia main-main orang dah semayang, ada jemaah dah di depan tu, saf tu dah sempurna, kita main ni nak buat satu saf baru, tapi orangnya tak ada, kita seorang je. Maka sebahagian ulama fiqh kata tak boleh, kena jadikan saf juga. Satu antaranya Ibn Hanbali kata tadi. Dan sesungguhnya telah berkata sebahagian juga daripada ulama fiqh memadai, yakni cukup akan dia oleh sembahyangnya apabila sembahyang di belakang saf seorang diri itu. Dan inilah kaul daripada Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri dan Al-Mubarak. Maka Imam Syafi'i, pendapat dalam Syafi'i kita memadai dah, tak payah repeat sembahyang itu, cukup dengan sembahyang itu. Cumanya dicomelkan lagi, kena ada kawan di sebelah jemaah tadi itu, tak boleh seorang juga. Asalnya kena ada, tapi yang ni Imam Syafi'i kata tak payah ulang. Yang pertama tadi kena ulang. Adakah Imam Syafi'i bercanggah dengan kata-kata Nabi SAW? Nabi suruh ulang. Nanti akan main hadis lain pula yang berhujah kata sebaliknya pula. Tapi situasi dan keadaannya berbeza. Tengok dulu perbahasannya. Dan sebahagian pula kata yang ketiga, telah berkata sebahagian ulama di kalangan ahli Kufah, di kalangan sahabat dan tabi'in, bahawa hadis yang diriwayatkan daripada Wabisah yang kita baca tadi itu, kata mereka, barang siapa sembahyang di belakang saf seorang diri, nescaya diulang akan sembahyangnya. Maknanya yang ahli Kufah, sahabat dan tabi'in, dia kata kalau sembahyang seorang di belakang saf tu, kena repeat balik sembahyang tu. Sebab ada cerita hadis yang Nabi sebut yang kita baca tadi tu.
mereka kata apa? Kata Qastalani. Qastalani ini ulama fiqh, lahirnya di Qahirah di Kairo, dan telah berjalan kepada haram sembahyang seorang diri di belakang saf itu Imam Ahmad bin Hanbal dan Khuzaimah. Kerana hadis daripada Wabisah itu ada tambah hadis ini pada riwayat Ibnu Khuzaimah seperti begini bunyinya: la salata liman fardin khalfas safi, tiada sembahyang bagi yang menunggang di belakang saf. Imam Ahmad bin Hanbal berhujah bahawa ini adalah Hanbali lah. Saya sebut tuan-tuan, dalam mazhab Hanbali. Ini kelebihannya kita baru Hanbali ni, dia membuka minda kita. Dia bincang banyak mazhab supaya kita tak berkelahi sesama kita. Sebab ini ulama mujtahid yang ada kuasa dan autoriti untuk beristihad, mengeluarkan pendapat dalam masalah fiqh ini. Maka berdasarkan kepada hadis lain pula daripada Ibnu Khuzaimah, katanya apa? Nabi SAW pernah bersabda, la salata liman fardin khalfas safi, tak dinamakan semayang orang yang bersendirian atau berseorangan di belakang saf keseorangan itu. Maka nak tak nak, Imam Ahmad bin Hanbal kata kena repeat balik semayang itu berdasarkan pada hadis itu. Itu satu. Adapun dalam mazhab Syafi'i kita, sembahyang seorang diri di belakang saf itu maka iaitu makruh. Iaitu makruh. Sembahyang seorang itu hukumnya makruh pada masa bersatu jenis. Dalam keadaan dia bersenggang-senggang, tak ada apa-apa sebab dia seorang-seorang itu makruh. Makruhnya tu dengan dia tak diambil inisiatif untuk dia cuba jadikan dua orang di belakang saf tu, bukan dia seorang-seorang. Maka dalam hal ni, inilah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu kepada orang yang datang lambat, dia main-main tu, orang penuh dah, dia seorang saja. Dia pula nak tarik orang yang depan tu main belakang, belum tentu orang yang ditepuk belakangnya tu, bahunya atau tangannya tutup ke belakang, belum tentu dia nak main. Sebab dia jahil. Aku bila pasal aku nak jadi imam ni, aku kan tengah berimam dengan imam depan ni, dia ni bengong kamu ketuk-ketuk aku ni. Ketuk 2-3 kali dia kata, "Woi, apa aku nak sembahyang ni?" Dah kali-kali macam tu. Mungkin dia tak ada ilmu. Maka kalau orang yang ada ilmu, bila dia tweet dia tu, maknanya dia dipanggil oleh ni kawan belakang dia, "Mai tolong aku ni, help me, bantu aku. Tolonglah, jangan bagi aku makruh, mai tolong aku." Itu. Dalam masalah fiqh ni pula, dalam kitab Minatul Musallian, dalam kitab bab solat Kifayatul Akhyar, hanya perkara yang berkaitan dengan diletakkan tangan di bahu atau di lengan untuk panggil jemaah, hanya dalam keadaan ini sahaja. Nak pergi jadi imam, nak lantik jadi imam, tak payah. Ulama tak nak sebut pun macam tu. Dan apabila hadis yang akan datang, kita akan bincang juga bagaimana anak saudara Nabi SAW, Ibnu Abbas, Nabi SAW tengah semayang, dia tengok Rasulullah tengah semayang, dia nak pergi follow belakang Nabi SAW. Ibnu Abbas tak tepuk, baru Rasulullah. Kalau Ibnu Abbas tak buat, maknanya Rasulullah akan kata, siapa tak tepuk aku, patutnya beritahu kat aku ni semayang orang yang paling khusyuk, paling sempurna, mana aku nak sedar. Rasulullah tak kata macam tu. Kita semayang tak cerita, lipas lalu aku tengok pergi mana lipas tak. Sekadar orang main berdiri sebelah kita, Allahu Akbar, oh understood lah, dia nak ikut kita. Seluas-luas surau yang baru direnovate ini, takkan dia nak main tepi aku juga. Mestilah dia nak something, nak main sebelah aku ni. Dan orang yang ada ilmu, dia understood dah, Allahu Akbar, oh dia ni mungkin. Kita tak apa nak teruskan, dia ikut-ikut lah. Tidak ada. Kita tengah semayang, kita semayang berdua, seorang imam, seorang makmum di sebelah. Kita video belah kanan tu, kan? Tonton main mana tu benda tu, tiru orang ke apa dia? Kan kita tengah semayang, tiba-tiba tengok, aku lambat ni, aku nak semayang rumah ke? Tengok orang tengah semayang, kita nak pergi follow. Orang video belah kanan ke kiri? Ke belakang? Kanan. Ambil ujah mana tu? Siapa kata pergi belah kanan? Tak, tengok orang tua orang tu ikut lah. Kalau orang tua sesat dengan kita sesat. Maka tuan-tuan ambil di mana ujah tu? Kan jumpa juga. Rasulullah juga ajak. Kita diikut tu benda cantik lah, tapi kita nak cari ni, bukti ni.
Nafs. Oh betul, betul. Oh selama ni aku duk amal ni. Betul lah. Oh ada silap sikit nak kena betul balik. Hak ubat tu cantik lah, cuma nak polish lagi. Antaranya tak cukup lah orang tu kacau lah. Saya nak kacau orang tu. Hang main tak khusyuk, jangan bagi orang tak khusyuk lah. Oh betul-betul pula ni. Apa yang kata kita juga, kalau kita tengah semayang berdua, orang lain main, kita nak duduk belah mana? Orang tengah semayang berdua, imam, makmum belah kanan. Ada hadis sebut macam tu. Main orang ketiga nak duduk belah mana? Ha? Tahu mana? Tengok orang buat macam tu, kita pun tiru je. Tiru je lah. Ada hadis. Ceritanya ada hadis juga tu. Tak apalah. Biar kita buat tu ada nas dan sandaran dia senang. So orang ketiga tu duduk belakang imam. So yang makmum yang asal tu pergi ke belakang lah. Pergi ke belakang tu dia cuit dia juga. Bila dia main sendiri, Allahu Akbar, dia tahu lah tu. Maka dalam bab yang kata tepuk bahu ni atau tangan ni, lengan ni hanya dalam keadaan ni satu je. Satu ni je. Kalau orang tu tahu bila dia dijuruskan tangan itu di bawah atau di lengan, dia reverse lah ke belakang. Ini nak begitu banyak ini. Maka kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, sembahyang seseorang di belakang shaf itu maka hukumnya makruh. Pada keadaan dia bersenggang masanya, dia ada ruang untuk cari orang, ada ruang lagi kosong, dia tak cari, dia main terus terpa, kita kata terpa, main duk tantu je. Dia tak survey dulu, mana lenggang sikit, Allah haji ni awak lenggang sangat ni, dia pergi masuk celah sikit. Itu yang paling okey. Bukan kacau dia, siapa seorang tak ada rapat, dia pergi masuk. Tapi kalau dia dah mati bahawa dah penuh, tak ada ruang lah, memang tak ada ruang. Hak ni kalau aku masuk, kaki dia cengkap pun, lagi meloncat kaki dia tu, sakit. Maka dia pun ambil mudah dengan duduk sebahagian, maka itu makruh. Maka sunat kepada dia untuk tarik orang yang depan, supaya orang yang depan tu mai ke belakang. Orang yang ke belakang tu dah ke belakang, jangan pula dia yang lambat ni ke depan pula. Oh, weh, tu tempat aku ke apa? Rosak semayang. Faham tak ni? Ambil tempat, take over. Ni replace. Gila puasa, dia turun ke orang, dia naik pula. Dia dah turun lah, jangan suruh orang turun juga. Macam-macam hujah dia bagi suruh turun. Tak ada kena-mengena lah ni semayang. Kadang-kadang betul juga kena turun tu kan. Dah silap banyak, turun lah imam tu kan. Habis subhanallah dah kali tarik kain dia lah. Telondeh pun tahu kan. Tak ada kena-mengena lah cerita semayang. Adapun apabila bersalahan sahaja jenis seperti seorang perempuan, ni dikecualikan. Bagi Imam Syafi'i kata tak boleh pakai dalam keadaan semua aspek, sebab akan ada hadis ni lagi ni. Bila benda ni mai dalam keadaan hadis tu ada pertimbang taranya, maka Imam Syafi'i kata bagi perempuan, satu, tolak tepi. Jenuh semayang perempuan main seorang-seorang, 2-3 orang, dia tak ramai. Perempuan ni tak termasuk dalam yang difardu kifayahkan untuk jemaah. Dia tak termasuk. Yang kata fardu kifayah ni main kat lelaki nak kena jemaah ni. Begitu juga dalam masalah solat Jumaat. Dia main dah 1000 orang pun tak sama kalau ada seorang lelaki. Nak tak nak sekurang-kurangnya 40 orang lelaki. 40 orang lelaki tu kalau cukup-cukup, jangan tidur. Kalau kata betul-betul, itu yang Syafi'i sebut lah. Jadi ada pendapat yang lebih kurang, tapi kita sebut yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Maka perempuan tu main 1000 orang pun tak sama macam seorang lelaki tadi. Mana katanya hebat dia lelaki ni. Maka perempuan dalam keadaan dia macam tu, dia main seorang-seorang, maka tak termasuk ke dalam hal ini. Dia main seorang-seorang, dia kata Allah sah aku seorang ni. Dia dengar kitab ni tak habis. Tengah-tengah dengar, bini laki telefon suruh balik. Dia cakap, main surah apa? Mana nak tahu kau ada laki tak apa cerdik sikit tu. Dia pun lari balik. Esok dia main, dia dengar kata tak boleh semain seorang-seorang. Dia pun buka kira main tepi ni. Tepi Haji Sujak. Allah nak dia Haji Sujak. Bina mana semain tepi aku ni. Dia kata, siapa ni surah mana ni? Kena pula orang lain luar main. Pelik surah Nur Ikhlas ni. Lelaki semayang, perempuan semayang campur ni. Dia kata tak ada hadis kata tak boleh semayang seorang-seorang. Jangan buat macam tu tuan-tuan lah. Seorang-seorang ni Imam Syafi'i kata asing dah, perempuan tak termasuk. Ajar jangan main seorang subuh. Tengok seorang Allah takut kena ulang main. Buka tirai main sebelah Haji Sujak. Haji Sujak, jemaah perempuan sujud, dia tak sujud lagi.
Tak apa pencen tu kan. Kalau you tak pencen lagi teruk. Perempuan tak termasuk di sini. Tidak kata macam ni. Begitu juga orang yang khunsa. Khunsa ni alataini. Dua alat, dia ada dua alat. Faham kau nak? Alat sulit tu ada dua. Tak kiralah yang mana function. Yang penting alat dia ada dua. Dalam sejuta mungkin seorang ada. Kawan atau kawan saya, dia kata dia ada kawan yang memang macam tu duduk di asrama. Tapi tak digalakkan duduk asrama, bahaya. Nak duduk belah sana boleh diguna pakai. Nak duduk belah sini dia ambil manfaat. Payah macam ni dia kata. Maka dalam bab sembahyang pun dia pun kena asing. Bahaya. Itulah dalam masalah Islam, ada masalah liwat. Itu bahaya tu. Maka kalau yang khunsa ni pun dia terasing dengan hukum ni juga. Special case, limited edition. Bukan standard ni produk ni. Produk ni dia limited saja, dia special. So dia special ni macam perempuan tadi juga, dia kena seorang-seorang dia. So lepas ni siapa semayang seorang-seorang, mungkin dia khunsa. Siapa Haji Syujak seorang tu? Khunsa. Haji Syujak lah nama pula. Bagi terkenal sikit kan. Allah Rabbi. Dua ni yang dikecualikan. Janganlah lagi sebut kata kalau kata khunsa, kalau kata ada lah. Dua alat ni. Malahan makruh pula kalau mereka ni main masuk duduk dalam jemaah tu dari saf. Jangan main tu kadang-kadang tak khunsa tapi lembut pun kadang-kadang lelaki ni dia suka kacau. Tak pernah tengok lelaki-lelaki yang lembut. Semua jadi lembut dan ditambah pula lembut itu. Dibuat-buat pula, dibesar hak nu, dibuat hak ni bagi jadi. Kadang-kadang orang lagi geram hak tu daripada hak asli tu. Malahan makruh pula dia semayang itu dalam saf itu. Buat geser tangan kan. Bini menopause. Dia letak tangan tahiyat tu kata dah ataupun kawan duduk kosong pula. Nak tahu kan? Maka tolak awal nak tolak darurat, maka dia duduk seorang. Sunat dia ni kata Imam Syafi'i duduk seorang. Jangan duduk dalam saf tu pula. Ni special case. Jangan dibuatlah lembut tu. Kalau rasa tak ada di sini, rasa tak ada semua ni ganteng belakang ni kan. Tak ada termasuk sini. Maka bermula hadisnya apa? Daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua pula ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan mereka berhujah dengan hadis ini yang lebih kuat kata mereka. Tak ada hadis hasan. Yang lima mereka kata sahih daripada Imam Bukhari. An Abi Bakrah annahu dakhala wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam raqi'an faraka'a qabla an yusalla ila as-saffi fadhakaru dhalika lahu sallallahu alaihi wasallam faqala zadakallahu harsan wala ta'ud. Maka sebahagian ulama pula berhujah dengan hadis yang kedua. Mereka kata tak payah repeat. Sebab apa mereka kata tak payah repeat? Sebab ada adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini dikategorikan sebagai sahih. Yang tadi hasan, yang ni sahih. Rankingnya lebih tinggi. Dua-dua boleh buat hujah. Ini masalah hadis. Tapi bila mai satu hadis yang lebih kuat statusnya, sedangkan isu pokok yang sama berkenaan dengan sembahyang saf seseorang di belakang itu, maka Imam Syafi'i berhujah dengan hadis ini. Apa dia? An Abi Bakrah, daripada diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diceritakan oleh Abi Bakrah, annahu dakhala wan Nabi sallallahu alaihi wasallam rakain, bahwasanya masuk ia sembahyang berjamaah serta Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Dia cerita dia mai sembahyang, dia nak mai sembahyangnya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam waktu tu. Dia mai Nabi tengah duduk rukuk. Allah, imam tengah rukuk. Farqa qabla an yusalla ila shaf. Apabila dilihatnya Nabi telah rukuk, tengah rukuk tu, maka rukuklah ia kemudian daripada mengangkat takbiratul ihram sebelum ia sempat sampai ke dalam shaf. Ni cerita punyalah ligan kejar fadilat itu. Ni nak depa kata seronoknya sembahyang yang berimamkan kepada Nabi SAW. Maka dia ni bila dia sampai,
Dia tengok Nabi SAW sedang rukuk. Bila sedang rukuk, dia masuk masjid. Masjid ni surah ni mungkinlah tak, mungkinlah bolehlah sempat sampai, mungkin. Tapi kalau sembahyang di masjid negara, masjid wilayah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, masjid yang besar-besar. Masjid apa yang kat Trajaya ni? Jepsi. Satu lagi saya berjaya tu, masjid apa pula baru ni? Si hijau apa? Baru pula tu, macam-macam masjid tu. Besar tu bukan sebarang besar tu, besar lah. Tolak sembahyang Jumaat, sembahyang lain, kita understood lah jemaahnya berapa saf. Maka orang yang dia memang Allah, dia nak ligan, maka dia angkat takbir. Bab rukuk ni satu bab tayyat akhir. Allah tayyat akhir tu tara, kalau aku nak sampai kat saf tu, jawapannya imam bagi salam. Maka dia masuk dia Allahu Akbar, dia turun duduk. Maknanya bersosok lagi kosong di depan itu. Ni cerita dia macam ni lah ni. Dia main-main ni, nanti tengah rukuk dia angkat takbir dan dia terus rukuk juga, sedangkan dia belum memasuki dalam saf sembahyang itu. Kalau kita pergi ke tanah haram, ini perkara biasa tuan-tuan. Ini perkara biasa. Perkara biasa. Kita kurang biasa sikit, akan dipandang pelik. Awak ni tu ajaran mana pula tu? Sedangkan sahabat ada jadi lah. Ini uruf kita lah, environment kita tu. Faraka qabla an yusalla ila saf, maka dia ni angkat takbir, dia angkat takbir dan dia terus rukuk sedangkan dia belum sampai ke saf. Maka manakala dilihat orang akan dia yang demikian itu, datanglah iskal di hati orang, adakah sah atau tiada sah akan sembahyang itu. Allah saja buat bagi kejadian itu berlaku supaya hukum tu main kat kita. Allah wujudkan suasana itu dengan izin Allah dan kehendak Allah. Suasana itu terjadi dengan hukum itu nak datang kepada kita. Bila sahabat tengok dia ni semayang seorang-seorang kat belakang tu, mai tanda tanya mai adalah hati sahabat ni, dia tu semayang tadi tu sah ke tak tu? Dia tu seorang-seorang tu, kita sah tadi dia seorang-seorang tu sah ke betul sah ke tak tu? Mai tanda tanya tu. Fazakaru dzalika lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ada yang ragu-ragu dan tanda tanya itu datang, maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hukum orang yang sembahyang seorang-seorang tadi tu. Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diceritakan kepada Nabi akan perihal itu, maka katanya zadakallahu hafsan wala ta'ud. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas Abi Bakrah, orang ni Abi Bakrah yang riwayat hadis ni, katanya zadakallahu hafsan wala ta'ud. Semoga zadakallahu hafsan, semoga Allah tambahkan lagi loba dan tamak engkau ni dengan kebaikan yang demikian. Maknanya, maksud di sini, dia angkat takbir tu sebab dia tamak, sebab dia haloba, sebab dia tamak dan haloba. Tamak dan haloba adalah hal ini dipuji syarat lah. Rasulullah kata mudah-mudahan zadakallahu khairan hasan, semoga Allah tambah lagi kebaikan. Hang tamak nak buat kebaikan ini, Allah tambah lagi ruang-ruang dan peluang untuk lepas ni hang tamak macam tu lagi. Ada orang pantang, ada orang minta sedekah, dia bagi sedekah. Ada orang pantang minta tolong, dia tolong. Ada orang pantang announce, ada gotong royong, dia akan main. Ada orang macam tu, dia tamak dengan. Ada orang tuan majlis ilmu, dia akan main, dia tak nak miss. Dia nak dapat juga something new yang baru dalam hidup dia hari ini, nak main juga surau atau masjid atau mana-mana majlis itu. Ada orang macam tu tuan-tuan. Maka orang ni juga, dia termasuk yang dia ni, Abi Bakrah ni tamak. Tamak tu bukan tamak harta, dia tak mau bagi ke orang, dia ceritanya tamak pahala. Sayangnya jemaahnya itu, dia nak dapatkan juga rakaat itu dengan Nabi SAW. Maka itu kata Rasulullah, zadakallahu hasan, semoga Allah bagi ruang kepada kamu dengan tamak dan haluba kamu ni. Tamaknya macam mana? Tamak kepada kebaikan itu. Wala tamak, tak apa, hang tak payah ulang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau kita nampak hadis yang pertama dan hadis yang kedua kita baca, seolah-olah macam bertentangan. Yang ni kata ulang, yang ni kata tak payah ulang.
Hadis yang pertama kategorinya hasan. Salah satu perawi yang cerita hadis itu yang pertama tadi itu kurang dobek, jatuh tarafnya ke hasan. Dia boleh buat hujah lagi. Mai hadis yang kedua ni sahih. 5 syarat itu cukup. Isunya yang sama, maka dia ambil hadis yang kedua. Hadis yang pertama tak ada masalah, boleh pakai. Tu ada ulama mujtahid berhujah hadis yang sama, kena ulang balik. Maka Imam Syafi'i mengambil hadis yang kedua, tak payah ulang. Tapi dalam tak payah ulang tu ada juga reason yang dibagi untuk jangan ambil mudah untuk sembahyang sesuatu di belakang itu. Maka dalam hal ini, bagi orang yang banyak membaca hadis, suasana dan keadaan sesuatu hadis itu kadang-kadang satu isu yang sama, tapi jawapan Rasulullah berbeza. Contoh bagaimana? Kita boleh tengok dalam kitab yang berkaitan dengan antaranya mastika hadis. Antaranya Arba'in Nawawiyah, hadis 40. Kadang-kadang bila kita baca seolah-olah bertentangan maknanya, tetapi tidak. Contoh macam mana? Pernah sahabat Nabi SAW datang, dia tanya kepada Nabi SAW, ayyul afdalil amal? Hei Rasulullah, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling baik untuk aku buat Rasulullah? Dia tanya kepada Rasulullah. Rasulullah jawab apa? Tukri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Antaranya Rasulullah kata, hang bagi salam, hang sebarkan salam kepada orang yang hang kenal ke hang tak kenal, hang bagi salam. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan, tidak mustahil. Maka inilah kata ulama hadis, Allah nampakkan bahawa yang datang ni lemahnya itu dalam bab begitu, maka lebihnya tak boleh. Rasul tekankan itu. Mungkin bab sembahyang bagi dah, bab sedekah bagi dah, bab salamnya hang tahu nak peramah sikit. Dia Rasul stresskan kat situ, maka dia pergi tanya Nabi, maka Nabi kata macam tu. Ada juga Rasulullah kata tut'imut ta'am. Bila ditanya ayat afdalil amal, apa amalan yang baik untuk aku buat, Rasulullah? Soalan yang sama, tapi jawapan Rasulullah berbeza pula. Tut'imut ta'am, apa dia? Jamu orang makan. Mungkin dalam bab lain dia bagus, tapi mungkin dalam bab nak bagi orang makan ni dia kurang sikit. Maka Rasulullah tekankan kat situ, antara amalan yang bagus, bagi orang makan. Malam ni dah makan? Ada juga sahabat lain datang benda yang sama, tanya ayat afdalil amal, apa amalan yang bagus? Rasulullah kata birrul walidain, buat baik kepada ibu bapa. Mungkin dalam bab ibu bapa dia kurang sikit, tapi dalam bab lain dia dah lebih. Nak check and balance. Bila mai sahabat lain tanya pula, apa lagi amalan yang baik? Jihad fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah. Mungkin dia dalam bab lain bagus, tapi bila ajak perang menakut. Mungkin, maka dalam hal ini hadis itu datang dalam keadaan kesesuaian kepada orang yang datang tanya kepada Nabi SAW. Maka disebutkan oleh ulama muhaddisin bahawa semua benda itu benda yang baik untuk diamalkan. Maka kita yang dengar hari ini adalah amalan-amalan itu satu amalan yang dipuji oleh syarak, yang disuruh oleh syarak. Maka dalam keadaan ini situasinya pun begitulah kata ulama hadis. Bahawa dalam keadaan hadis yang pertama situasinya lain, hadis yang kedua situasinya lain. Keadaan orang yang tamak halwa kepada pahala tadi tu, tak payah ulang lah. Yang pertama tadi tu Rasulullah nak gambarkan jangan ambil mudah, kata ulama hadis, bahawa sembahyang tu jangan diambil mudah, nak buat satu saf, mana-mana saf nak buat. Maka sekurang-kurangnya ada 2 orang barulah dinamakan itu saf. Itu asas kepada yang dimaksudkan bertemunya 2 hadis untuk dibincangkan. Maka tersebut dalam kitab fiqh, kitab yang namanya Mughni Muhtaj, kitab Mughni Muhtaj, dan diambil faham daripada hadis ini tiada lazim diulang semayang. Hadis yang kita baca tadi ini adalah kitab Mughni Muhtaj, bahawa tak payah ulang dah semayang itu. Dan bermula yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam masalah yang kita bincangkan ini telah menanggung ulama-ulama akan dia sunat akan orang yang semayang di seorang itu untuk menarik dan memanggil jemaah yang di belakang untuk menjadi makmum kedua. Okey, bagi laluan azan dulu okey. Maka dalam kitab Mughni Muhtaj, antara kitab fiqh
disebutkan daripada hadis yang kita bincangkan, hadis yang kedua tadi itu, maka tiada perlu semayang itu diulang. I'adah, tidak ada diulang semayang itu, bersabitkan kepada, bersandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi itu. Dan telah menanggung ulama-ulama akan katanya sunat kepada orang yang datang lewat itu tu, yang datangnya itu semayang itu sedang didirikan dan tiada soft dia lagi, maka sunat kepada dia, hukumnya sunat untuk dia jurus atau tarik atau panggil jemaah yang di depan itu dengan kadar letak tangannya di bahu atau di lengan untuk dia ke belakang. Kerana yang menghimpunkan antara dua dalil itu, kerana menghimpunkan dua dalil itu, menghimpunkan dua dalil itu maknanya dua-dua hadis. Tak boleh nak tolak tentang dua hadis. Maka dalam keadaan ini hadis yang kedua itu dipegang oleh mazhab Syafi'i dan kita boleh mu'taz bahawa tak payah di repeat sebenarnya itu. Sebab sabit hadis itu Rasulullah kata kepada Abu Bakar tak payah ulang. Tapi sebaiknya sebab Rasulullah kata macam mana, wala ta'ud, jangan tak perlu disemayang semayang itu. Tapi dalam hadis yang pertama Rasulullah semayang, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mengambil jalan tengah bahawa istilah sekumpulan saf itu yang dinamakan saf itu mesti ada berdua. Yang sekurang-kurangnya dua. Datang orang kemudian itu cerita lain. Ini ceritanya dia main-main itu tak ada orang. Maka inilah suggestion atau cadangan yang dianjurkan dengan pahala sunat untuk dia yang namanya saf itu tu mesti sekurang-kurangnya dua orang dalam satu saf atau satu barisan itu. Maka inilah juga dalam mazhab Maliki dan Hanafi. So inilah jumhur ulama. Hambali seorang dia kata kena ulang. Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Sejumhur ulama kata sembahyang tak perlu diulang. Sunat kepada jemaah yang lambat ini untuk dia panggil atau dan kadang letakkan tangannya di atas bahu atau lengan supaya jemaah yang di depan itu membantu dia dengan dia ke belakang untuk jadikan saf di belakang itu. Dan jika tiada kelapangan, hendaklah maka bagi menghilangkan makruh. Okey. Lawan kepada sunat dan itu makruh. Maknanya makruh dia macam mana? Makruh dia kalau dia datang, dia tidak ada ruang, tidak ada usahanya untuk mencari ruang akan kekosongan atau anggapan bahawa ia boleh masuk ke dalam saf yang sudah ada itu. Dia main-main itu sunat dia kena cari dulu. Kalau dia dapati tak ada, baru dia ambil yang kedua tadi. Dia pergi tepuk belakang orang, baru yang ada di depan itu untuk ke belakang. Anggaran dia tahulah mana, jangan pergi sembrono tuan-tuan. Tengok mana ni hak nampak macam cerdik sikit lah, hak macam rajin main kuliah ni, dengan anggapan anggaran dia tu boleh main ke belakang. Ni kita make up dengan orang main tak kenal mana, takut juga. Lagi tak jadi cerita. Tepuk tak main-main, tepuk tak main-main. Jadi tak ada kerja lah. Takut lepas main gaduh ke belakang lah. Kau pasal punya aku pasal tadi. Jadi cerita lain pula lagi kan. Orang baru nak kenal masjid kan. Maka kita pun agak-agak lah orang yang di depan, orang yang kita nak panggil ke belakang itu tu orang yang anggapan kita mungkin kita tahu dia ke belakang, ataupun kita kenal dah, oh dia ni tahu ni, orang yang tahu ni. Nah ni lebihnya main majlis ilmu ni kita tahu dah. Kalau orang tweet kita tu maknanya di belakang lah. Tengah semayang tu maknanya siapa kan, bukan nak jadi imam ni. Bukan imam dalam imam, tak, maknanya pergi ke belakang. Hari masjid dia tu orang ada ilmu. Dia dengar hadis ni, maknanya makruh kalau dia seorang-seorang, kita pergi tolong dia. Okey. Dan jika tiada kelapangan, hendaklah jurus seorang daripada kemudian daripada takbir atau ihram. Lepaskan takbir Allahu Akbar, tak di bahu atau di lengan, maka dia ke belakang, duduk dalam saf yang anggaran dia boleh sujud untuk lepas, maka orang yang ditepuk tadi tu ke belakang juga. Macam kita sebut tadi lah, dia dah ke belakang. Jangan kita yang lambat main ni pergi ke depan pula. Take over, jangan buat kelaku macam tu lah. Lagi bukan awal tepuk pula kat situ. Ini tepuk pula ke belakang, ini tepuk pula, jadi tak habis kerja macam tu lah. Dan yang kena tarik itu pun hendaklah turun akan dia berdiri sama-sama satu saf. Orang yang dah ditepuk tadi tu, dah ditekankan bahunya itu pun ke belakang dan berdiri bagi sama saf. Maka itulah yang dinamakan saf, bahawa sekurang-kurangnya dua orang baru dinamakan saf. Dan faham ya daripada itu makruh luput fadilah. Okey, kalau tak jadi macam tu, maka fadilah jemaah itu kurang pada dia. Kurang. Yang dapat 7 tu mungkin kurang lagi sebab dia tidak menyempurnakan benda yang sabit dengan hadis Nabi SAW ini. Okey, saya berhenti di sini dulu. Yang baik daripada Allah, yang kurang tak kemas saya minta maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in.
اللهم زدنا رزقا حلالا كثيرا وإيمانا كاملا وعلوما نافعا وصحة جيدة وذكاء عليا وقلبا صفيا ونصرا عظيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.